各位大家好，Shalom Bapak Ibu semuanya. 非常感谢我们能够借着网络一起来学习会幕的内容。Puji Tuhan kita bisa secara online belajar tentang isi dari Kemah Suci. 上一期呢，我们也通过会幕准确的知道会幕是神要与以色列百姓同住的地方。Minggu lalu sudah kita pelajari melalui Kemah Suci Tuhan ingin berdiam bersama dengan bangsa Israel. 神要与我们同住的话，一定不能和罪人同住。Tuhan ingin diam bersama kita, tapi dia tidak bisa berdiam dengan manusia yang berdosa. 那我们上期也说，通过会幕来赎罪之后神与以色列百姓住在一起。Dari minggu lalu kita mempelajari setelah dosa-dosa manusia disucikan, maka Allah bisa berdiam dengan manusia. 同样，我们的罪被洗净之后呢，我们能够与神同在。Demikian juga dosa-dosa kita kalau sudah disucikan, kita akan bisa berdiam bersama dengan Allah. 那么会幕的这个是非常重要的。Jadi Kemah Suci ini sangat penting. 好，今天我们要分享的主题叫做神的居所。Hari ini yang akan kita pelajari temanya adalah tempat kediaman Allah. 首先，我们做一个祷告，我们开始。Mari kita sama-sama berdoa. 圣洁的父神，特别感谢 Bapa, kami bersyukur kepadamu. 我们是原本是罪人， Pada dasarnya kami adalah manusia yang berdosa. 罪人无法与神同住，与神见面。 Karena dosa manusia, maka kita tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa tinggal bersama dengan Allah. 但感谢神给了会幕，会幕来洗净人的罪。 Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kemah suci untuk menyucikan dosa manusia. 这会幕就是耶稣基督的模型。 Kemah suci adalah gambaran dari Yesus Kristus. 我们与神之间相交通过耶稣基督洗净我们的罪。 Kita bersekutu dengan Allah terlebih dahulu melalui Tuhan Yesus menyucikan dosa kita. 耶稣成为我们与神之间联合的桥梁。 Yesus adalah merupakan jembatan kita dengan Allah. 我们借着会幕能够准确的分享这福音，特别感谢。 Melalui kemah suci, kami boleh lebih jelas mengenal akan Allah. 求神今天也来带领着我们，特别感谢。 Kiranya Tuhan, Engkau memimpin kami malam hari ini, terpujilah namamu. 以上祷告奉我主耶稣基督的名所求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 好，首先我们一起来看一下圣经约翰一书1章 Pertama-tama mari kita sama-sama lihat dalam 1 Yohanes pasal 1, 6节到7节。 ayat 6 sampai 7. 我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。 Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Amin. 我们说与神相交一定是无罪的状态， Jika kita bersekutu dengan Allah, tentunya pastinya berada dalam keadaan tanpa dosa. 那么刚才6节里面说黑暗是什么意思呢？ Di dalam ayat 6 dikatakan kegelapan. Apa arti kegelapan? 说黑暗就是有罪的意思， Arti kegelapan itu adalah memiliki dosa. 也就是说人们说我得救了，我重生了，但是还说自己有罪。 Artinya jika orang berkata bahwa kita telah diselamatkan, kita telah dilahirkan kembali, tetapi kita tetap mengatakan bahwa diri kita masih berdosa. 神说这个就是说谎不行真理了， Nah, ini adalah dusta dan ini tidak melakukan kebenaran. 因为我们知道罪呢使我们与神隔绝了， Karena dosa membuat kita terpisah dari Allah. 因着我们的罪与神隔绝，神也不接受我们。 Karena dosa membuat kita terpisah dari Allah, maka Allah tidak bisa menerima kita. 只有我们圣洁以后呢，神才能与我们同住。 Hanya ketika kita disucikan, maka Allah akan tinggal bersama dengan kita. 我们查找这圣经的时候，圣经多处记载了说你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。 Di dalam Alkitab banyak dicatat, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. 那神一直强调了说你们要圣洁， Alkitab Tuhan Yesus menekankan kita harus kudus. 神的旨意也是要让我们成为圣洁。 Kehendak Allah juga mau kita kudus. 那怎样才能够圣洁呢？ Bagaimana kita bisa menjadi kudus? 人们努力的不犯罪就能圣洁吗？ Apakah dengan usaha manusia untuk tidak berbuat dosa itu namanya kudus? 耶稣时期的时候，有法利赛人和撒都该人，还有文士。 Pada saat zaman Tuhan Yesus ada orang-orang Farisi, orang-orang Ari Taurat, dan orang-orang Saduki. 他们呢从小遵守律法，从小学习律法。 Mereka sejak dari kecil sudah belajar Alkitab. 按照他们说的，我们也帮助穷人，也多祷告，也奉献。 Melalui mereka kita belajar, kita berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. 但是耶稣却说他们是毒蛇的种类， Tetapi Tuhan Yesus mengatakan mereka adalah keturunan ular beludak. 因为耶稣看的标准和法利赛人他们看的标准是不一样的。
Karena standar dari Tuhan Yesus dengan standar dari orang-orang Farisi itu berbeda. 那各位，我们怎样才能圣洁呢？ Bagaimana kita baru bisa kudus? 那就是一定要通过会幕献祭才能够圣洁。 Jadi harus melalui kemah suci kita mempersembahkan korban pendamaian baru kita bisa disucikan. 所以圣经有利未记这一卷书， Jadi di dalam Alkitab ada kitab Imamat. 那利未记里面记载了很多关于献祭的内容， Kitab Imamat mencatat banyak sekali korban persembahan. 其中最重要的就是赎罪祭。 Nah, yang paling penting di antaranya adalah korban penghapusan dosa. 我们第一节课讲的说，会幕就是基督的模型。 Pada pelajaran pertama kita belajar kemah suci adalah gambaran Yesus Kristus. 我们要想与神相交，只有通过耶稣基督洗净我们的罪，我们才可以与神相交。 Untuk bisa bersekutu dengan Allah, terlebih dahulu dosa kita harus disucikan melalui Yesus, baru kita bisa bersekutu dengan Allah. 相交的意思就是神与我们同在。 Bersekutu dengan Allah itu artinya adalah Tuhan diam tinggal bersama dengan kita. 那出埃及记25章里面就记载了建造会幕的内容。 Di dalam Keluaran pasal 25 itu mencatat mengenai pembangunan kemah suci. 我们一起来看一下出埃及记25章。 Kita sama-sama lihat Keluaran pasal 25. 我们来读一下第1节、第2节和第8节。 Kita sama-sama membaca ayat 1, ayat 2, dan 8. 耶和华晓谕摩西说：“你告诉以色列人，当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我；又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。” Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. 这里是神向着摩西说，让人们都把这个礼物拿过来。 Di sini Tuhan memerintahkan Musa supaya mereka membawa korban persembahan. 有的人拿了黄金，有的人拿了宝石。 Mereka membawa persembahan itu ada membawa emas, ada membawa harta yang berharga. 那拿这些东西来做什么呢？ Membawa barang-barang ini untuk apa? 就是为了以后要造这个会幕来做准备的。 Jadi semua barang ini adalah untuk persiapan pembangunan kemah suci. 因为神想与以色列百姓同住， Karena Tuhan berkehendak untuk diam bersama dengan bangsa Israel. 所以神呢现在吩咐着他们要造这个会幕，造这个圣所。 Jadi Allah memerintahkan mereka untuk membangun kemah suci, membangun tempat kudus. 同样，各位，神也愿意住在我们的心里， Demikian juga Tuhan rindu untuk tinggal bersama dengan kita di dalam hati kita. 但是我们里面有罪的话，神不能进来。 Tapi di dalam hati kita itu ada dosa, maka Tuhan tidak bisa tinggal diam. 也就是说，信耶稣最重要的，也是最首先的，就是要准确的听福音得救才行。 Jadi yang pertama dan yang paling utama, yang penting dalam percaya kepada Tuhan Yesus adalah mendengar Injil secara tepat. 那各位，我们要听什么样的福音呢？ Injil yang bagaimana yang kita dengar? 就是使罪得赦免的福音。 Yaitu Injil yang membawa pengampunan dosa. 罪得赦免、重生得救以后呢，神才能与我们同在。 Hanya setelah dosa kita diampuni serta kita dilahirkan kembali, maka kita akan diselamatkan, barulah Allah dapat diam bersama dengan kita. 这个也就是说的是，我们心里面先建造圣洁的神的居所，神才能与我们同在。 Dengan kata lain, kita harus terlebih dahulu membangun tempat kediaman yang kudus bagi Allah di dalam hati kita, agar dia dapat tinggal bersama dengan kita. 那各位，我们要听什么样的福音呢？ Jadi Injil yang bagaimana yang harus kita dengar? 我们看一下以弗所书1章 Kita sama-sama lihat kitab Efesus pasal 1, 13节。 ayat 13. 你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。 Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 各位，这里面说你们要听见真理的道， Di sini dikatakan kita harus mendengar Injil kebenaran. 就是我们福音呢，不是我们自己领悟或者从我们自己里面理解出来的。 Injil itu tidak bisa kita pahami sendiri dengan pikiran kita. 说信道是从听道来的， Kita mendengar firman itu karena kita percaya. 也就是说我们要听道。 Jadi pertama kita harus mendengar Injil. 听什么样的道呢？ Injil yang bagaimana? 就是叫我们得救的福音，得救的道。 Yaitu Injil yang menyelamatkan kita. 如果我们来到教会里面呢，没有听到让我们得救的道， Jika kita datang ke gereja tidak mendengarkan firman yang menyelamatkan kita, 各位这个就特别的可惜了。 ini sangat disayangkan sekali. 也就是说，来教会一定要听得救的道。 Di dalam gereja kita harus mendengarkan firman untuk menyelamatkan kita. 如果不能让我们得救，那我们也就无法能够找到与神相交的路。 Jika tidak dapat menyelamatkan kita, maka kita juga tidak dapat menemukan jalan untuk bersekutu dengan Allah. 因为除了福音这条路以外，没有别的路。 Karena tidak ada jalan lain selain itu.
那各位，得救的福音是怎么样的一个福音呢？ Injil keselamatan itu Injil yang seperti apa? 准确来说，就是使我们能够相信基督的福音。 Yaitu Injil yang bisa membawa kita untuk percaya kepada Kristus. 各位，这里呢是非常非常重要的。 Ini sangatlah penting. 很多人虽然说自己信耶稣，但实际查看的话，内心里面相信的是自己。 Banyak sekali orang berkata saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sebenarnya mereka percaya kepada diri sendiri. 保罗呢向着哥林多教会的人写了书信， Paulus menuliskan kitab kepada jemaat di Korintus. 但刚开始给他们传了得救的福音， Pertama-tama dia menyampaikan Injil keselamatan kepada jemaat di Korintus. 后来的时候呢，人们开始把这个福音更改了， Tetapi akhirnya mereka membuang Injil ini. 所以保罗呢在这个书信里面强调了什么是福音。 Jadi di dalam surat ini Paulus menekankan apa itu Injil. 哥林多前书15章，我们来看一下， Kita sama-sama lihat kitab Korintus pasal 15 1节到4节我来读一下。 ayat 1 sampai 4. 弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。好，我们先读第1节、第2节。 Injil dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 各位，这里面保罗说，之前给他们传了福音， Di sini Paulus mengatakan sebelumnya dia sudah menyampaikan Injil kepada mereka, 就是因这福音得救的福音。 yaitu Injil yang menyelamatkan. 但是哥林多教会的人呢，把这个福音给丢失了。 Tetapi jemaat Korintus mereka sudah membuang Injil ini. 人们开始不是扎根在这个福音的根基上， Mereka sama sekali tidak berakar di dalam firman ini. 很多人开始强调我们要热心的遵守律法， Banyak sekali mereka mengatakan kita harus menaati hukum Taurat. 开始人们掉在这个行为的世界里面。 Tetapi mereka tinggal di dalam perbuatan sikap hati mereka. 所以保罗对他们说：“你们要靠着福音站立得住。 Jadi Paulus mengatakan kepada mereka, kalian harus mengandalkan firman Tuhan untuk dapat berdiri teguh. ”那么我来读一下3节和4节。 Saya baca ayat 3 dan 4. 我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第3天复活了。 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 各位，这2句话呢，其实就是整个福音的这个总结， Dua perkataan ini adalah inti dari ayat ini, 也就是耶稣的死、埋葬和复活。 yaitu Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit. 耶稣为什么死呢？ Kenapa Yesus mati? 因为他是为我们的罪而死。 Karena dia mati bagi dosa-dosa kita. 耶稣为什么要埋葬呢？ Kenapa Yesus dikuburkan? 因为他结束了肉体的世界。 Dia mengakhiri dunia kedagingan. 耶稣为什么复活呢？ Kenapa Yesus bangkit? 为要叫我们称义。 Yaitu untuk membenarkan kita. 也就是说，当我们准确接受福音的时候，一定能从罪的领域里面过到义的领域里面。 Jika kita sungguh-sungguh menerima Injil, berarti kita beralih dari ranah dosa ke ranah kebenaran. 也就是说，罪得赦免得救的话，罪人能够过到义人的里面。 Yang berarti juga menerima pengampunan dosa dan keselamatan, kita bisa beralih dari keadaan sebagai orang berdosa menjadi orang benar. 那成为义人的话，神与我们同在。 Menjadi orang benar, maka Tuhan akan tinggal bersama dengan kita. 我们再看一下《使徒行传》第2章 Kita sama-sama lihat kisah para rasul pasal 2, 第38节， ayat 38. 彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。” Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 各位，圣灵呢是从神那里来的， Roh Kudus itu berasal dari Allah. 神说要把这个圣灵赐给我们。 Tuhan berkata dia akan memberikan kita Roh Kudus. 那么是怎样赐给怎样的人呢？ Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang seperti apa? 按照彼得说的说，罪得赦免的话，就必领受所赐的圣灵。 Petrus berkata, jika dosa kita diampuni, maka kita akan menerima Roh Kudus. 那我们都知道，神不能与有罪的人同住的。 Karena kita tahu Allah tidak bisa tinggal bersama dengan orang berdosa. 但是罪得赦免以后呢，神就把这个圣洁的圣灵赐给我们。 Jadi setelah kita beroleh pengampunan dosa, maka Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita. 也就是说，我们和神呢灵成为一个的。 Jadi kita dengan Roh Allah itu bersatu.
所以一定要准确的罪得赦免才行。 Jadi dosa kita harus diampuni. 很多基督徒呢，在这个上面出了问题。 Banyak sekali orang Kristen bermasalah di dalam hal ini. 有的人信了几十年，甚至有的人从小开始信主。 Banyak orang yang sudah percaya puluhan tahun, ada yang dari sejak kecil sudah percaya. 从来没有去确认过自己准确的罪得赦免了没有。 Tapi tidak pernah benar-benar memastikan dosanya sudah diampuni. 所以如果带着罪人的身份去见神的话，这个是特别可悲的事情了。 Jadi kita dengan keadaan yang berdosa ini datang mencari Tuhan itu sangat menyedihkan sekali. 那明明耶稣已经洗净我们的罪了，但是还有罪。 Tuhan benar-benar sudah mengampuni dosa kita, menyucikan kita, tetapi kita masih berdosa. 也就是说，他没有听过准确的福音。 Yang artinya adalah kita sama sekali tidak pernah mendengar akan kebenaran firman. 换句话来说，就是也没有人能够给他讲过正确的福音。 Dan tidak ada orang yang bisa memberitahukan kebenaran itu. 所以我们一定要听正确的福音。 Jadi kita harus mendengar kebenaran firman. 那各位以色列百姓，他们出了埃及， Bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir. 神通过云柱、火柱引领他们走到旷野。 Jadi Allah menuntun mereka keluar dari padang gurun. 当他们走在西乃山脚下的时候呢，神呼召摩西上了山顶。 Ketika mereka tiba di kaki gunung Sinai, Allah memanggil Musa naik ke puncak gunung. 神在西乃山上给摩西2样东西。 Di atas gunung Sinai, Tuhan memberikan 2 barang kepada Musa. 第一个呢，就是给了他刻有10条诫命的石板。 Yaitu Tuhan memberikan loh batu yang berukir 10 perintah Allah. 第二个就是向摩西展示了天上的会幕。 Yang kedua adalah Tuhan memperlihatkan kemah suci surgawi kepada Musa. 大概40天之久呢，一直让摩西全部看了这个天上的会幕。 Sekitar 40 tahun Musa di gunung Sinai dan Tuhan memperlihatkan kepada Musa. 然后神向着摩西说：“你要造会幕，都要按我所指示你的样式去造。” Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus membangun kemah suci seperti yang saya tunjukkan kepada kamu. 那我们都知道，摩西拿着十条诫命的石板呢下山了。 Kemudian dia membawa loh batu berisi 10 perintah Allah itu dan kemudian turun dari gunung. 但是呢，刚下山的时候就看到了以色列百姓犯罪， Namun ketika dia baru turun dari gunung, dia melihat umat Israel itu berdosa. 因为以色列百姓呢，他们等待摩西等了很长时间， Karena bangsa Israel mereka menunggu Musa dengan sangat lama. 看到摩西呢等了半天也不下山，他们就着急了。 Mereka melihat Musa sampai belum turun dari gunung itu mereka sudah sibuk. 然后就对亚伦说：“你为我们造一个神像，可以在我们前面去引路。” Jadi mereka berkata kepada Harun, buatkanlah bagi kami Allah yang akan berjalan di depan kami. 他们说：“因为领我们出埃及的那个摩西，我们不知道他遭了什么事情。” Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. 后来人们就把自己的耳环、把戒指这些都交给亚伦，造了一个金牛犊。 Kemudian mereka melepaskan anting-antingnya, gelang-gelangnya untuk memberikan kepada Harun dan untuk membuat patung anak lembu emas. 然后在他的这个面前呢，献祭，坐下来吃喝，然后唱歌跳舞。 Kemudian mendirikan mesbah di hadapan anak lembu itu, mempersembahkan korban, duduk untuk makan dan minum, lalu bangkit untuk bersukaria. 各位，也就是说，当摩西看到这一幕的时候呢，摩西大发烈怒，把这个石板给摔碎了。 Pada saat itulah Musa melihat pemandangan tersebut, ia menjadi sangat murka dan melemparkan loh batu itu sehingga hancur. 各位，这个就是当时颁布律法的背景了。 Ini adalah latar belakang hukum Taurat itu diberikan. 在没有颁布这10条诫命之前呢，摩西一直忙碌着审判着百姓。 Sebelum ada hukum Taurat ini, Musa dengan sibuk mengadili umat Israel dari pagi hingga petang. 以色列百姓呢，常常从着罪恶来到摩西面前， Bangsa Israel mereka datang di hadapan Musa. 让摩西来审判一下，到底哪个事情对，哪个事情错。 Jadi meminta Musa untuk mengadili mereka mana yang benar, mana yang salah. 我们也知道，当时呢，摩西特别忙，他的岳父也教他设立这个百夫长和千夫长。 Jadi pada saat itu Musa sangat sibuk sehingga ayah mertuanya itu memanggil dia untuk membuat pimpinan pasukan 10 dan 100. 也就是说让底下的人帮忙去做。 Jadi untuk supaya mereka bisa membantu Musa. 那各位，这个也就是说，没有律法之先的时候，罪已经在世上了。 Jadi sebelum ada hukum Taurat itu, dosa itu sudah ada. 但是没有律法的话，罪也不算罪。 Jadi ketika sebelum ada hukum Taurat, dosa itu tidak diperhitungkan sebagai dosa. 也就是说，之前的以色列百姓他们犯罪，但是因为没有律法，这个罪就不算罪。 Jadi pada saat di masa lampau bangsa Israel itu melakukan dosa, tapi berhubung belum adanya hukum Taurat, maka dosa tidak diperhitungkan sebagai dosa. 现在呢，神把这个律法给了他们。
Saat ini Tuhan sudah memberikan hukum Taurat itu kepada mereka. 那10条诫命中，第一个就是说了，除我以外不可有别的神，也不可为自己雕刻偶像。Di dalam 10 perintah Allah itu dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan janganlah membuat bagimu patung pahatan. 当律法下来的时候，以色列百姓瞬间都成为了罪人。 Ketika hukum Taurat diberikan, bangsa Israel seketika itu juga menjadi orang berdosa. 那律法没来之前呢，人们造精牛犊拜他呢，也不知道那个是罪。 Dengan sebelum hukum Taurat itu ada, mereka membuat dan menyembah anak lembu emas tanpa menyadari sama sekali bahwa hal itu adalah dosa. 那律法来到他们中间的时候，瞬间他们都构成了犯罪，成为确确实实的罪人。 Namun begitu hukum Taurat hadir di tengah-tengah mereka, mereka seketika itu juga dinyatakan bersalah karena dosa, menjadi orang berdosa dalam arti yang sesungguhnya. 摩西发现以色列百姓中间有了罪， Musa mendapati adanya dosa di tengah-tengah bangsa Israel. 他原来以为以色列百姓可以遵守神的律法， Awalnya dia mengira mereka akan menaati hukum Allah. 因为我们看圣经的时候，当时以色列百姓一起说，凡耶和华所吩咐我们的，我们都必遵行。 Karena di dalam kita melihat apa yang diperintahkan Allah, kami akan menaatinya. 也就是说，以色列百姓能说到，但是却做不到。 Jadi bisa dikatakan bangsa Israel bisa mengatakannya, tapi tidak bisa melakukannya. 人们呢都拿嘴可以说，但是实际做起来的话却非常难。 Banyak orang bisa dengan mulut mengatakannya, tapi tidak bisa melakukannya. 以色列百姓也是这样的，最后都违背了。 Bangsa Israel juga demikian. Terakhir mereka juga melanggarnya. 那各位，神是圣洁的，不能与罪人同住，不是吗？ Allah itu kudus dan dia tidak bisa tinggal berdiam bersama dengan orang berdosa. 所以为了以色列百姓的罪呢，摩西就走到神面前，痛苦的认罪悔改，求赦免。 Oleh karena dosa bangsa Israel, Musa menghadap Allah dalam kepedihan dan mengakui dosa dan bertobat. 因为当时还没有建会幕，也不知道该怎样洗罪，所以人们只能忏悔认罪，求神赦免。 Karena pada saat itu belum ada kemah suci, jadi mereka belum tahu mengetahui cara untuk menyucikan dosa mereka. 那我们来看一下出埃及记32章 Mari kita sama-sama lihat kitab Keluaran pasal 32, 32到34节。 ayat 32 sampai 34. 倘或你肯赦免他们的罪，不然求你从你所写的册上涂抹我的名。耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。现在你去领着百姓往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路。只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。” Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Aku akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. 这里神并没有说要赦免他们的罪， Di sini Tuhan tidak mengatakan akan mengampuni dosa mereka. 这里神反而说要追讨他们的罪。 Tapi Tuhan akan melakukan pembalasan akan dosa mereka. 这是为什么呢？ Hal ini karena apa? 因为那个时候还没有会幕， Karena pada saat itu belum ada kemah suci. 所以人们呢只能认罪恳求神饶恕。 Jadi pada saat itu mereka hanya bisa menyampaikan kepada Tuhan memohon pengampunan. 那么我们再看一下出埃及记33章 Kemudian kita lihat di dalam Keluaran pasal 33, 第2节第3节， ayat 2 dan 3. 我要差遣使者在你前面撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、西魏人、耶布斯人，领你到那流奶与蜜之地。我自己不同你们上去，因为你们是印着景象的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。 Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. 各位，因为罪的缘故，所以神不能同去， Akibat dosa, Allah tidak dapat tinggal bersama mereka. 所以神呢就要求摩西呢完全按照神的指示建造了会幕。 Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. 圣经当中利未记呢就记录了在会幕里面献祭赎罪的内容。 Di dalam kitab Imamat mencatat bahwa mempersembahkan korban pendamaian, maka dosa akan diampuni. 那各位，圣洁的神如何能居住在污秽的人当中呢？ Nah, bagaimana mungkin Allah yang kudus berdiam di tengah-tengah manusia yang tidak tahir? 也就是说，通过耶稣基督在污秽的我们的心里装置了他可以居住的一切条件。 Jadi melalui Yesus Kristus, dia telah menetapkan di dalam hati kita yang tercemar segala syarat yang diperlukan agar Allah dapat berdiam bersama manusia. 旧约的时候，虽然人们有罪，但是因为有会幕，神呢丝毫不影响引导以色列人。 Di dalam perjanjian lama, dikatakan meskipun manusia berdosa, tetapi oleh karena adanya kemah suci, Allah menuntun bangsa Israel tanpa terpengaruh sedikit pun.
我们呢虽然软弱没有条件我们也没有办法改变罪人的事实。 Sekalipun kita ini lemah dan tidak memiliki kualifikasi yang memadai, serta kita tidak dapat mengubah kenyataan bahwa kita adalah orang berdosa. 但是耶稣基督里面呢却具备了神能够住在我们里面的一切条件。 Tetapi Yesus Kristus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar Allah dapat diam di dalam diri kita. 所以各位，神要住在我们里面的话，一定要圣洁才行。 Jadi agar Allah dapat berdiam di dalam diri kita, kita harus kudus. 所以因为神要让我们圣洁，耶稣基督降世，为了使我们圣洁，被钉十字架上。 Oleh karena itu, Yesus Kristus datang ke dunia dan disalibkan untuk menguduskan serta menjadikan kita benar untuk selama-lamanya. 使我们成为永远的义人。耶稣成就了完美的赎罪。 Untuk menjadikan kita benar untuk selama-lamanya, Yesus menggenapi karya penebusan. 即使我们还会犯罪，但是因为相信耶稣基督完成的救恩， Meskipun kita masih bisa berbuat dosa, karena kita percaya pada keselamatan oleh Yesus Kristus, 那我们可以坦然无惧的来到神面前。 kita tetap bisa datang di hadapan Allah dengan keberanian dan keyakinan. 为什么我们能够坦然无惧的来到神面前呢？ Kenapa kita bisa dengan penuh keberanian dan keyakinan datang di hadapan Allah? 因为耶稣为我们赎罪了。 Karena Yesus sudah menebus dosa kita. 所以会幕呢，就是耶稣基督的模型。 Jadi kemah suci adalah gambaran Yesus Kristus. 那耶稣基督洗净我们的罪，神就会住在我们里面。 Yesus Kristus menyucikan dosa kita, maka Allah bisa diam di dalam hati kita. 哥林多前书3章 Di dalam kitab Korintus pasal 3, 16节到17节， ayat 16 sampai 17, 岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。 Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan orang itu. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. 各位，这里面说我们就是神的殿， Di sini dikatakan kita adalah bait Allah. 那神要住在这个殿里面， Jadi untuk Allah tinggal di dalam baitnya, 那神的殿是圣的，那我们里面一定要成为圣洁才行。 bait Allah itu adalah kudus, jadi hati kita juga harus kudus. 也就是说，我们能够成为圣洁的话，不是自己努力的圣洁， Alasan kita untuk dapat menjadi kudus bukanlah karena usaha kita sendiri, 而是通过耶稣基督的救赎，我们就白白的称义了。 melainkan melalui penebusan Yesus Kristus kita dibenarkan secara cuma-cuma. 义呢，就是神的义。 Kebenaran itu adalah kebenaran Allah. 那谁称我们为义呢？ Siapa yang membenarkan kita? 那就是神。 Adalah Allah yang membenarkan kita. 有的人说神只是称我们为义， Allah hanya membenarkan kita. 说我们还没有成义。 Jadi kita belum dibenarkan. 称的话就是拿嘴说， Menyebut itu berarti mengatakan. 那成的话说是已经完成了。 Jadi itu artinya menggenapi. 各位，这个是不像话的话。 Ini sepertinya bukan suatu perkataan. 神怎么能够说我们没有是义人，然后说我们是义人呢？这个是神说谎了。 Bagaimana mungkin kita ini bukan orang benar dan Tuhan menyebut kita sebagai orang benar? Maka Tuhan itu berbohong. 那神说我们是义人的话，那我们就是义人了。 Jadi jika Tuhan mengatakan kita orang benar, maka kita adalah orang benar. 神说我们是义人的缘故，是因为他的独生子耶稣为我们钉十字架了。 Alasan Tuhan Yesus mengatakan kita orang benar karena Tuhan Yesus sudah mati disalibkan di kayu salib. 耶稣在十字架上流了宝血，牺牲了自己。 Di atas kayu salib, Yesus telah mencurahkan darahnya dan kita diselamatkan. 然后他完成了神的救赎，完成了神的旨意， Jadi dia sudah menggenapi karya penebusan dan menggenapi kehendak Allah. 所以我们才能成为圣洁。 Jadi kita baru bisa dikuduskan. 我们看一下哥林多前书6章 Kita lihat 1 Korintus pasal 6 11节， ayat 11. 你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。 Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 各位，这里面说的是已经， Di sini dikatakan telah. 已经的意思就是已经都完成了。 Kata telah ini artinya berarti telah digenapi. 那 Telah 耶稣 selesai. 耶稣呢是生活在2000年前， Yesus hidup di 2000 tahun yang lalu. 比如在我们还没有出生的时候呢，耶稣已经钉十字架了， Jadi sebelum kita dilahirkan, Yesus sudah disalibkan di atas kayu salib. 耶稣已经在十字架上担当了我们的罪了， Yesus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. 所以只是我们不知道而已。 Hanya saja kita tidak tahu. 所以当我们准确的去听这个福音的时候，
Jadi kalau kita mendengar firman ini secara tepat, 我们接受相信的那一刻，我们就得救了。 pada saat kita percaya, maka kita diselamatkan. 那得救以后的话，神会自由的在我们里面做工。 Setelah kita diselamatkan, maka Tuhan akan bekerja dengan leluasa di dalam hati kita. 那各位，这个呢不是荣耀我们的， Hal ini bukan mendatangkan kemuliaan bagi diri kita, 这个是荣耀耶稣， melainkan mendatangkan kemuliaan bagi Yesus. 因为耶稣做的工作呢没有白做，而是完完全全都做成了。 Karena karyanya tidaklah sia-sia, karya itunya telah digenapi dengan sempurna. 也就是说，我们虽然说信耶稣，但是我们说含有罪的意思，这个就是否认耶稣的做工了。 Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengatakan kita masih berdosa, jadi kita menyangkal akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 也就是说，耶稣做的工作呢，做的不完全的意思。 Jadi artinya Yesus melakukan karyanya itu tidak sempurna. 这个就是藐视耶稣基督的救恩。 Ini artinya menghina keselamatan dari Yesus. 最后，我们来看一下罗马书3章23节、24节。 Nah, kita melihat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. 因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 各位，我们相信神的话，一定要通过圣经去准确的了解神。 Kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mengenal akan firman Tuhan, memahami firman Tuhan secara tepat. 那能够让我们称义的话，不是我们做的，都是耶稣做的。 Untuk kita dapat dibenarkan, bukan itu usaha kita, tapi itu adalah karya dari Tuhan Yesus. 我们通过学习会幕呢，一个一个去了解耶稣基督的做工。 Melalui pelajaran Kemah Suci, kita akan memahami satu persatu karyanya Tuhan Yesus. 相信神呢，通过会幕让我们准确的知道福音，相信福音。 Melalui Kemah Suci, kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus dan lebih mengenal firman Tuhan. 好，接下来这个时间我们会一个一个的去学习。 Dan selanjutnya kita akan satu persatu kita bahas. 好，那我们做一个祷告，我们结束今天的分享。 Kita selesai hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. 圣洁的父神，特别感谢 Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. 神说，我们就是神的殿， Tuhan mengatakan kami adalah bait Allah. 神要居住在我们里面。 Tuhan mau tinggal di dalam hati kami. 因着亚当夏娃犯罪，我们都有了罪。 Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, kami juga berdosa. 神要住在我们里面的话，这个罪无法住进来。 Karena Tuhan mau tinggal di dalam kami, maka dosa itu tidak boleh masuk ke dalam hati kami. 我们的罪不是自己去解决的， Dosa kami bukan kami yang menyelesaikannya sendiri. 神给了我们会幕， Tuhan memberikan kami kemah suci. 通过会幕能够洗净我们的罪。 Melalui kemah suci dapat menyucikan dosa kita. 这个会幕就是耶稣基督。 Kemah suci ini adalah Yesus Kristus. 我们越了解会幕的话，就越了解耶稣基督。 Jika kita lebih memahami akan kemah suci, maka kita lebih akan memahami juga akan Yesus. 也求神带领每一个人，让我们准确的能够相信耶稣， Kiranya Tuhan menyertai setiap kami untuk lebih percaya lagi dengan tepat kepada Tuhan Yesus. 也能够准确的罪得赦免、重生得救。 Dan menyucikan dosa kami untuk kami boleh diselamatkan dan dilahirkan kembali. 接下来的分享，神来一步一步带领，特别感谢。 Selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, terpujilah namamu Bapa. 以上祷告，奉我主耶稣基督的名所求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.